kecualikan daripada najis. Ya, ini yang kita katakan tadi ni. Ya, wa yustasna minan najsi maitatu la dama laha, la damul laha. Ya, dan dikecualikan daripada menajiskan air ialah bangkai-bangkai yang tidak ada darah padanya, darah yang mengalir asalatan pada asalnya. Bi alla yasil, ya, sehinggalah tidak mengalir darahnya inda syaqi adwi minha, ketika mana contohnya lah kita kerat, ya, binatang tadi itu tak keluar darah fi hayatiha, pada ketika hidupnya, seperti aqarib, ya, iaitu kalajengking, zubab, ya, lalat, kumal, apa kumal, kutu, bargus, pijat, ya, yang kecil macam tu aja. La nahwu hayyah, ya, tidak seperti ulang. Kalau ulang, ya, maka bernajis. Tifdak, kata bernajis, ya. Apa hukum makan kata? Sebab dua alam ke sebab lain? Sebab menjijikkan. Tak apa, fiqh macam tu dia kena bincang, ya. Kita kena bincang-bincang tu baru kita ingat, ya. Katak ni binatang yang Nabi kita haramkan bunuh. Haram dibunuh. Maka sesuatu yang haram dibunuh haram dimakan. Dah haram nak bunuh, dia nak makan dia mana? Ya? Itu illah dia, ya, pengharaman makan katak tu. Sebab ia binatang yang haram dibunuh. Ya. Dia ada kelebihannya. Tak kira lah kajian doktor ke apa ke, hadis sebut macam tu, ya. Dan ulama pun hukum macam tu, ya. Ulama pun hukum macam tu. Katak ni dia binatang muhtaram, binatang yang dimuliakan, sehingga dia diharamkan bunuh. Ya, tapi kalau macam tikus, wajib dibunuh. Tikus tu binatang yang digalakkan untuk kita bunuh, sebab dia fuaisiqat, ya, binatang-binatang yang bawa banyak penyakit, ya. Memang disuruh bunuh. Walaupun tikus itu disuruh bunuh tapi bukan boleh makan, ya. Itu bab lain pula, bab makan tu bab lain, ya. Cuma katak tadi tu antara illah tak boleh makan katak disebabkan apa? Selain daripada dua alam yang saya sebut tadi tu, yang keduanya adalah kerana dia binatang muhtaram. Ya, sebab Nabi ada kisah tu katak tu. Wallahu a'lam, tapi memang Rasulullah tak benarkan bunuh. Ya. Binatang yang dimuliakan, ya, binatang yang dimuliakan. Ya, dulu-dulu pasal berdosa juga sebab dia guna buat mancing, ya. Tapi sekarang ni tak apa dah, sebab dah ada umpan tiruan. Maka tak termasuk di sini dia kata tifdak, kata fa'rah, tikus, fala tanjus ma au ghairi biwuqu'iha fihi, ya. Apa dia ni yang tak menajiskan air ni, ya? Bukan ular, bukan tifdak, bukan fa'rah, ya. No, ya. Maitah, ya, binatang yang tidak ada darah pada tubuh dia, ya. Ya, zubab, kumal, bargus tu. Maka ia tidak menajiskan air, au ghairihi, ataupun selain daripada air, ya. Contohnya seperti semut yang jatuh dalam kuah kari, ya. Maka tak menajiskan. Ada semut tu tak boleh makan, ya. Boleh aja keluarkan saja, ya. Sebab apa? Ia tak najis. Dengan syarat jangan kita yang pergi cedok masukkan, ya. Bisyaratin, dengan syarat tu Allah ya, yatrahuha qarihun, janganlah ia dimasukkan oleh orang yang memasukkan, ya. Kalau yang memasukkan tadi tu bukan adamiyin,
Termasuk tak di sini? Ya. Mana tahu nanti satu masa nanti ya. Satu masa nanti kita dah tak payah buat teh, tak payah buat apa, dah robot yang buat. Robot ya, espresso satu dia pun pergi dapur. Ting kacau datang buat. Ya. Oi, penuh bangkai semua. Tak apalah sebab dia bukan manusia. Macam mana? Najis tak ayam tu sebab robot yang masukkan? Najis. Sebab dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi kata maksud tarihun di situ tu hatta qirdun, sampailah kalau yang memasukkannya pun ialah monyet, ya, maka hukumnya najis, ya, maka hukumnya juga jadi najis. Jadi syarat dia apa? Dia jatuh sendiri, sama ada dengan tiupan angin ataupun dia memang nak bunuh diri terjun, ya, ataupun kerana kepanasan api. Contohnya orang masak kari di bawah pokok rambutan tadi ada semut, ya, maka kerana naiknya uap api itu dia jatuh, maka tu semua dianggap jatuh sendiri, ya. Yang tak boleh ni kita ambil masukkan, itu tak boleh. Ya, tarihun di situ tu hatta bukan adami pun, bukan ya manusia pun masuk sama juga, ya. Macam robot tadi, ya. Begitulah juga tayamum. Tayamum ni kalau kita nak tayamum, dululah saya dah bahas berkenaan dengan pukul apa ni, 4.23 lah. Malam ni kita pakai sambung ni lagi lah. Baik. Tayamum kan masalah COVID dulu, ya, masalah COVID. Bila waris datang buat proses pengecaman, kita buka, tunjuk sungguhkan ni ayah, anak dia penangguh ayah dia, maka tutup balik, kemudian tayamum atas plastik. Apa guna tayamum atas plastik tu? Yang buka proses pengecaman boleh buka pula, ya. Maka disebabkan berlakulah macam tu, kita pun buatlah, ya, tim perbahasan ni sama-sama kami, ya, Muzakarah para asatizah, ya, dengan Syekhul Syekh Nuruddin Marbual Banjari semua, ya. Jadi kita baca, kita dapat banyaklah dapatan-dapatan tu, ya. Antaranya dalam kitab Majmu' Imam Nawawi kata, ya, orang kafir pun boleh tayamum, ya. Kita boleh wakilkan, ya, alasan orang kesihatan kata kita tak cukup anggota nak tayamum, ya, nak tolong tayamum, ya, orang kafir pun boleh tolong tayamum, ya. Kemudian, ya, Imam Nawawi kata monyet pun boleh, latih monyet, ambil debu ni sapu, ya, yang ni sapu sini pula, ya, maka dia jadi qirdun mu'allaq, ya, monyet yang tak terlatih, ya, spesialis dia tayamum saja, ya, yang ada bagi yang lain, ya, contohnya. Maka pada ketika itu boleh, ya, kita niatkan saja, ya, untuk jenazah, untuk tayamum jenazah, dia buatkan. Termasuklah satu masa nanti, contohnya kalau kita ada robot, ya, maka boleh juga, ya, untuk tayamumkan. Jadi tidaklah sampai boleh kita nak bermudah-mudah macam tu, ya, sehingga akan masyarakat sampai langsung tidak di mandi, tidak tayamum, tidak, ya, kapan saja dikebumikan begitu saja, beribu-ribu orang pula, Masya Allah, ya. Jadi bolehlah kita ambil qaul Khatib Syarbini tu, Khatib Syarbini, tapi ingat qaul Khatib Syarbini tu bukan qaul madhab, bukan qaul madhab macam saya katakan ni, ya, yang kita katakan tadi ada ikhtiarat sendiri kalangan para ulama ni, dia pilih, dia kata dahlah orang ni, ya, kita tak mandikan, kita tak tayamumkan, takkanlah kita tak semayangkan, ya, jadi disemayangkan juga. Tapi itu pandangan tersendiri, terpencil, pandangan Khatib Syarbini, ya, memang ada, ya. Maka yang diambil tu ialah qiyas kepada masalah jenazah yang terbakar hangus, yang kalau nak dimandikan nanti akan hanyut, ya, anggota dia.
Maka kalau nak ditayamumkan pun juga tak boleh tayamum dah. Ya, maka pada ketika itu ya ikut qaul ashab ulama Syafi'iyah, dia hanya dibalut-balut kemudian dikebumikan saja, tidak disolatkan sebab tak ditayamum dan tidak dimandikan. Tapi Khatib Syarbini dalam pilihan beliau mengatakan takkanlah kita sampai tak solatkan dia sanggup-sunggup. Maka itu pandangan terpencil beliau. Ya, maka bolehlah kalau kita nak pegang, tapi kadang-kadang yang kita rasa agak terkilan tu ialah saat anak datang tengok boleh pula buka tunjuk. Ya, tayamum ni bukannya payah pun, letak debu pada plastik yang nak tutup muka tu, pap letak situ, tayamum lah tu. Bukannya payah pun. Tangan juga sama, bukan syarat kena debu semua tempat. Ya, letakkan debu pada tepi kain yang kita nak tarik balut tu. Saat kita letak debu saja, kita tarik balut tu dengan niat tayamum lah tu. Taklah susah sangat. Tetapi itulah jalan-jalan muzakarah tu kadang-kadang tak dibuka untuk para asatizah kita. Ya, kita buat email, kita hantar kepada semua-semua pun kadang-kadang berbulan-bulan tak jawab. Kadang-kadang bila jumpa, anda dah baca dah hantar punya teguran tu, terima kasih. Tapi tindakan tak berapa ada lah. Okey. Baik, syarat yang pertama, jangan benda tadi tu dimasukkan. Dan syarat yang kedua, dia tidak mengubah bau air. Dia tak mengubah air. Tapi kalaulah jatuh, Masya Allah, berjuta-juta kekatu sampai busuk air, maka pada ketika itu kita kata tak apa. Sebab apa? Sebab ni semua najis yang dimaafkan. Tidak begitu. Bila dia mengubah air, maka najis. Lima syaqqatil ihtiraz, kerana kepayahan untuk kita mengawal, menjaga, menyelia. Dan berdasarkan khabar dalam Sahih Al-Bukhari, idza waqa'a al-dhubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu kullah. Apabila jatuhnya lalat, Zul dah habis ke? Dah habis dah. Oh tu dia, saya pun nak berhenti yang macam tu. Rasa malu pula tak habis. Apabila kekatu jatuh dalam minuman, apabila zubab lalat jatuh dalam minuman kalian, maka hendaklah ditenggelamkan keseluruhannya, kemudian barulah dikeluarkan. Sesungguhnya pada salah satu daripada sayapnya ada penawar. Ada racun, satu penawar, satu racun. Wa huwa fil yasar kama qila wa fil akhari shifa. Pada sayap kirinya itu racun dan pada sayap kanannya ialah shifa, penawar. Zada Abu Daud tambah dalam riwayatnya, wa innahu yutqa bi janahihi alladhi fihi da. Binatang ni dia mempertahankan diri dia dengan sayapnya yang ada racun. Ini maksudnya dia untuk daripada serangan musuh. Wa qad yufdi ghamsuhu ila mautih. Dengan kita menenggelamkan dia tu akan membawa kepada akibat. Yufdi ini maksudnya akan menyebabkan dia mati. Akan menyebabkan dia mati dengan kita menenggelamkan dia. Falau najasal ma'i lamma abrabi. Kalaulah ia akan menyebabkan menajiskan cecair yang minuman yang jatuhnya lalat tadi, pastilah Nabi takkan suruh kita buat. Kalaulah dengan kita menenggelamkan tu, dia akan menyebabkan dia menajiskan air tadi, sebab dia bangkai. Sebab dia bangkai bila dia mati. Wa qisa bizubab ma fi makna, maka diqiyaskanlah pada
lalat dan apa yang seangkatan dengannya, ya, min kulli mayyitatin, ya, daripada semua jenis bangkai yang tidak mengalir padanya air. Itu asas para ulama dalam mengambil, ya, dalil ataupun hujah berkenaan dengan binatang kecil yang tidak, ya, serangga-serangga kecil yang tidak menajiskan air.